Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib kita. Pada malam ini kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu lepas saya tidak hadir. Jadi kita bawa kitab yang samalah, tuan-tuan. Kita tidak ada masalah. Sebab kita setiap minggu. Dan kuliah kita setiap minggu hari Ahad Rabu. Jadi tidak ada masalah kalau ada saya tidak hadir, saya akan bawa kitab yang sama untuk next week, bahasa balinglah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tajuk sambungan muka surat 366, konsep perancangan keluarga. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, konsep perancangan keluarga. Bolehkah kita nak merancang keluarga? Nah, kita nak menhadkan anak kita kena ada 3 orang sahaja, tak boleh lebih daripada itu. Contohlah, ataupun kita nak menguruskan keluarga kita dengan cara seperti itu, boleh ataupun tidak. Baik, tidak syak lagi bahawa mengekalkan jenis manusia itu adalah cita-cita utama dari kelangsungan perkahwinan dan matlamat kemuncaknya. Pengekalan jenis manusia itu akan berlaku dengan kesempurnaan perhubungan seksual. Islam memang menggalakkan soal memperbanyak keturunan dan ianya juga telah memberkati anak-anak yang banyak, baik lelaki maupun yang perempuan. Jadi ini merupakan objektif utama perkahwinan dalam Islam untuk memperbanyakkan manusia. Lebih-lebih lagi kalau umat Islam memperbanyakkan umat Islam. Nabi kata, aku berbangga dengan umat aku yang ramai di pada mahsyar. Maka salah satu daripada cara untuk kelangsungan hidup manusia untuk bertambah ialah dengan berkahwin dan melahirkan anak. Kalau kita berkahwin dan stop tidak melahirkan anak, manusia akan pupus, bagaimana binatang juga akan pupus kalau tidak melahirkan anak. Sebab itu ada dalam kalangan binatang-binatang kita tak boleh nak suka-suka hati berburu sebenarnya. Rusa, kijang, pelanduk ni bukan boleh suka-suka hati nak buru tu, dia ada lesen dia tu. Perhilitan jaga pada tu. Sebab kalau dilepaskan kita berburu suka-suka hati akan pupus. Nanti tak ada dah pelanduk, nanti tak ada dah apa dia kancil. Yang ada eksia saja, baru keluar lah tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk kelangsungan itu maka tak boleh kita memburu binatang-binatang ini secara berleluasa, sebab dia akan menghapuskan dia punya keturunan dan dia akan lenyap di atas muka bumi. Begitu juga manusia, kalau menikah tak nak anak, nikah tak nak anak, nikah tak nak anak, maka manusia akan pupus suatu hari nanti. Tapi ingat Cik Nasir,
Jangan saya ingat, takkan hilang Melayu di dunia. Yang hilang Pakistan. Lawan. Lama tak jumpa dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu tujuan asal. Nah, jadi tujuan asal dia macam tu. Jadi bolehkah kita nak hadkan anak? Tujuan menikah nak meramaikan anak, tiba-tiba kita nak hadkan pula. Boleh atau tidak? Akan tetapi Islam juga membenarkan seorang Muslim merancang keturunannya bila timbul alasan-alasan yang diterima akal. Nah, kalau ada alasan munasabah pada akal dan juga uzur syar'i pada syarak, Islam boleh terima lah. Asal tak boleh. Sebab kalau Islam terima daripada awal, maka dia bercanggah dengan objektif asal. Objektif asal untuk meramaikan generasi manusia, tiba-tiba dibenarkan pula menhadkan kelahiran, maka tidak matching lah orang Bali sebut. Nah, tidak sesuai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi kalau ada alasan yang munasabah pada akal dan juga uzur pada syarak, maka Islam membenarkannya. Atau muncul keadaan-keadaan darurah yang boleh diterima. Baik, 116 tengok kat bawah fatwa. Ini tak ada kaitan dengan kitab, ini fatwa. Nah, fatwa Malaysia. Baik, 116. Keputusan Persidangan Ulama Malaysia kali ke-8 bertarikh 22 November 1973 memutuskan bahawa fatwa ini sudah 52 tahun. Menggalakkan amalan merancang keluarga kepada umum adalah haram. Nah, menggalakkan perancangan keluarga dengan arti kata menhadkan anak. Saya nak beranak sekat 3 orang sahaja. Lepas tu nak stop. Nah. Dan kita kalau nak galakkan untuk umum, hukum dia haram, tak boleh. Sebab bercanggah dengan objektif asal Islam untuk maqasid syar'iyah untuk memperbanyakkan anak. Tetapi bagi orang perseorangan, kita sedang baca kitab halal haram ni. Nah, jadi haram, tak boleh. Suka-suka hatilah tanpa alasan yang munasabah dan tanpa uzur syar'i, suka-suka hati saja nak hadkan anak, hukum dia haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi bagi orang perseorangan, dia individu ni terkeluar daripada fatwa. Mana dia dibolehkan. Sebab apa? Atas sebab-sebab yang tertentu, maka diharuskan. Nanti kita akan tengok apa sebab-sebab dia selepas daripada ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, makna secara umum, secara umum merancang keluarga dengan arti kata menhadkan keturunan dalam satu-satu keluarga, hukumnya adalah haram. Kecuali dengan individu tertentu yang mempunyai alasan-alasan tertentu, maka ia diharus pada syarak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu yang pertama. Yang kedua, keputusan persidangan kali ke-12. Tadi kali ke-8. Ini kali ke-12 pada 20 Februari 1977. Pada 4 tahun selepas daripada itu. Memutuskan bahawa satu, memandulkan lelaki atau perempuan hukumnya haram. Nah, sama ada kita mandulkan lelaki ataupun memandulkan perempuan hukumnya haram sebab dia tak boleh nak beranak. Maka tak boleh nak beranak dikira sebagai mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta manusia untuk beranak, boleh beranak, tiba-tiba dia pergi mandu. Ada hak nikah nak anak tapi mandu, itu tak boleh buat apa-apa. Hak tu bukan dia yang memandulkan bini dia ataupun dia sendiri memandulkan diri dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memandulkan dia. Kadang-kadang suami mandu. Kadang-kadang isteri itu mandu. Macam mana kita nak tahu suami ataupun isteri yang mandu? Cik Nasir jawab. Ini bukan hujung 14 lah. Macam mana kita nak tahu? Nah, siapakah yang mandul? Sama ada suami ataupun lelaki? Jawab. 10 ringgit. Hah? Buat test. Allah Rabbi. Betul juga, tapi tak apa nak betul lah. Nak cerai lah dua tu. Dah menikah 5-6 tahun tak dapat anak, cerai, nikah baru. Hak suami menikah isteri baru, isteri menikah suami baru. Tengok siapa dapat anak. Nikah. Isteri dapat anak, suami tak dapat anak juga. Siapa mandu? Cik Nasir lah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak tahu siapa mandu.
Hari ini kita boleh buat ni lah ujian kesihatan. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Binatang tak apa. Binatang kita mandukan dia boleh, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi binatang yang dimakan lah. Kita dah sebut sebelum dia pada ini, tapi kita ulang mula untuk ilmu. Nah, binatang yang boleh dimakan, contoh kambing, lembu, kerbau, boleh kita mandu, nama dia kasih lah, tuan-tuan. Nah, Arab kata khasi. Kita kata kasih, bunyi nak sama tapi huruf berbeza sikit. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati khasi ataupun kasih, mandulkan kambing jantan, mandulkan kambing betina jadi gemuk. Jadi gemuk, maka tujuan untuk mendapatkan daging dia itu tercapai sebab kita nak yang gemuk. Mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab membela binatang ternakan tujuan utama untuk dapatkan daging. Maka kalau kita mandulkan dia, kasihkan dia, dia harus pada syarat. Binatang yang tidak boleh dimakan, tengok keadaan. Tidak boleh mandul apabila dia sudah akil balik. Mana bila sudah bernafsu tak boleh. Biasa kucing lah orang mandul. Nah, kucing jantan ni kalau boleh mandulkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak kita belah lah. Hak kot luar tu tak boleh tak payah lah. Tak kita belah sebelum dia mencapai umur akil balik, artinya sebelum dia mencapai umur bernafsu. Tanya lah di hospital klinik haiwan biasanya dia bawa umur kucing berapa akil balik, macam tu tuan-tuan. Sebab bila dia sudah bernafsu, kita nak mandukan dia, sudah hukum dia sudah haram. Sebab dia sudah ada nafsu dah, dia sudah bersama dah dengan betina lain, kita pergi mandu, jadi menyekat dia, hukum dia haram. Sebelum dia bernafsu kita mandu tak apa, dia tak tahu nafsu tu apa dia. Dia sedap tak ada nafsu. Duduk dalam rumah tak doli nak pergi mana. Kalau kita belah tu tak dalam rumah, dia tak minat ada nak kerja perempuan sebab dia sudah tidak ada nafsu, dia pada mula. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tujuan untuk elak dia kencing merata-rata. Sebab kucing yang tidak dimandul hak jantan, dia akan kencing merata-rata sebab dia gatal. Bila sudah dimandul, dia sudah tidak gatal, dia tak kencing lagi. Itu tujuan. Nah, hak tina tujuan mandu untuk mengelakkan dia beranak banyak sangat. Sebab anak dia terbiar, tak ada orang nak belah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu binatang. Nah, jadi manusia tak boleh. Manusia hukum dia haram pi mandu hak lelaki, nah, dan juga mandukan yang perempuan, kecuali kita akan bincang nanti masa mana boleh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pertama. Yang kedua, ni fatwa lagi nah. Mencegah dari beranak. Kita nak cegah isteri kita daripada mengandung dan melahirkan anak, atau menhadkan bilangan anak, hukumnya adalah haram. Nah, hukumnya adalah haram. Melainkan dengan sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak bagi orang-orang perseorangan, kita akan bincang kemudian. Yang ketiga, menyusun keluarga dari segi kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan keluarga dengan cara yang lain daripada cara nombor satu, cara memandul, ataupun cara nombor dua, mencegah dan menhad. Lain pada dua cara tu, kita nak rancang keluarga kita dari segi kesihatan, dari segi pelajaran dan sebagainya, maka hukumnya adalah harus. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ulama-ulama yang mengharamkan menhadkan bilangan anak ini berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Sadaqallahul azim. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kepada kepapaan. Orang jahiliah, zaman jahiliah, dia bunuh anak, takut tak dapat bagi makan dan sebagainya, takut miskin, dia bunuh anak. Lebih-lebih lagi anak perempuan, dia kata suai. Nah, maka Quran kata wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut jadi miskin, takut jadi papa, kedana. Sebab apa? Nahnu narzukukum. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang bagi makan pada kamu, yang bagi rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan juga anak-anak kamu. Kamu dan anak-anak kamu tu aku yang bagi makan, kata Allah. Yang kamu takut papa tu buat apa? Bukan kamu yang bagi makan dia.
Walaupun pada pandangan zahir kita duk bagi makan, kita pergi kerja, kita dapat duit, kita beli makanan, kita bagi makan pada anak, kita beli minuman, kita bagi minum pada anak, kita beli pakaian, kita bagi dia pakai. Nampak zahir kita, yang bagi Allah. Kalau Allah tak bagi kita kerja, kita tak boleh kerja. Kalau Allah tak bagi kita rezeki, kita tak akan dapat rezeki untuk bagi makan pada anak. So, kita dan dia, Allah yang bagi. So, takut apa? Jawab. Apa melenggung itu? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okey, itu dalil yang diambil. Tak boleh untuk kita nak menhadkan anak takut miskin. Lah, takut miskin tu sebab Allah yang bagi makan, bukan dia bagi makan. Sebab apa dia takut? Okey, yang membolehkan, kita tengok hadis-hadis yang dibawa ini. Nah, okey. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang boleh ialah kita tanzimul usrah. Hak tadi tahdidun nasal, menhadkan keturunan, yang ni haram. Yang kedua hak membolehkan ialah tanzimul usrah, ialah kita merancang keluarga kita. Nah, dengan sebab-sebab akan kita sebut selepas daripada ini, merancang dengan menggunakan pil perancang contoh. Dulu popular lah pil perancang ni, zaman saya budak-budak lagi dah tahu dah benda ni. Dan untuk makan pi perancang. Ubat yang dimakan menyebabkan dia jadi jarang anak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun dengan memakai kondom, ataupun dengan melakukan pemandulan sementara. Bukan pemandulan kekal lah, tu haram. Pemandulan sementara, lepas tu dia boleh buka balik. Untuk dapatkan anak, hak ni diharuskan. Ataupun azal yang kita akan baca zaman Nabi Azal, mereka melakukan azal, yakni membuang air mani di luar rahim. Ataupun mengeluarkan air mani daripada kemaluan isteri selepas dia melepaskan ke dalamnya. Nah, bermacam-macam cara. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi saya nak cerita, boleh cerita, tapi ada hak tak boleh cerita. Macam mana cara nak mengeluarkan air mani yang sudah masuk ke dalam itu selepas persetubuhan. Yang tu saya tak boleh cerita sini. Lepas ni, siapa nak jumpa saya, RM10 bayaran dia. Aku tak boleh beritahu, Cik Nasir duk rakam lah ni. Aku tak mahu. Nah, takut jadi malu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, siapa nak jumpa saya lah. Kalau nak guna kaedah itulah. Nah, dulu saya duk buat. Baik. Kita masuk balik. Okey. Pada zaman Rasulullah SAW, cara yang makruh yang diguna pakai oleh orang ramai untuk mengelakkan kehamilan atau mengurangkan keturunan ialah dengan berazal. Bukan makruh, ma'ruf, sorry ya. Ma'ruf, bukan makruh. Ma'ruf mana yang terkenal, yang biasa dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi di zaman Nabi lagi, ialah berazal. Ain, zai, lam, azlun, azal. Uzlah ni mengasingkan diri. Mu'tazilah, orang yang mengasingkan diri. Wasil bin Atha mengasingkan diri daripada guru dia, Al-Hasan Al-Basri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, azal ialah dia, tengok dia hurai, iaitu membuang air mani di luar rahim ketika merasa kemuncaknya. Mana dekat-dekat dia nak keluar, maka dia tarik keluar dan dilepas di luar. Nah, ni 18 ke atas lah. Ada bawah umur dekat tangan? Baik, tuan-tuan dan muslimat, itu nama dia azal. Lah ni pun orang nak buat. Nah, dia macam misalnya tidak guna apa-apa. Zaman Nabi mana ada kondominium? Rumah pansa pun tak ada. Bukan kata kondominium. Nah, jadi cara mereka buat ialah azal. Azal ialah mereka tidak lepas dalam. Masa nak keluar tu, kemuncaknya itu dipanggil orgasm itu. Maka mereka mengeluarkan dan juga melepaskan di luar. Itu maksud azal. Baik, itulah cara dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menjarangkan anak. Macam tu. Baik. Para sahabat juga pernah melakukan yang demikian pada zaman kenabian, dan wahyu masih terus turun kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, iaitu kunna na'zilu, lu bukan la, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu.
Maksudnya dahulu kami pernah melakukan azal ini. Pada zaman Rasulullah SAW sedang Al-Quran terus turun. Maknanya tidak ada ayat Quran yang turun mengatakan tak boleh melakukan azal. Tidak ada. Sebab ayat masih turun. Quran dia turun secara munajjaman. Dia inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kali malam Lailatul Qadar itu sekaligus turun 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Selepas daripada itu dia turun secara munajjaman, sedikit demi sedikit dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil masa 23 tahun mengikut keadaan yang tertentu dan sebab-sebab tertentu. Kalaulah kata azal ini tak boleh sedangkan Quran masih turun, bila sahabat melakukan azal sudah pasti Quran akan turun mengatakan tak boleh melakukan azal. Tidak ada ayat. Tidak ada ayat yang turun mengatakan haram melakukan azal sedangkan Quran masih lagi turun, dia belum berhenti. Menunjukkan azal itu tidak haram, boleh. Itu maksudnya. Itu maksud kata sahabat, kami melakukan azal di Bukhari Muslim. Nah, kami melakukan azal di zaman Nabi sedangkan Quran masih turun. Makna tidak ada cegahan daripada Quran katakan haram azal. Maka bolehlah azal itu. Mana merancang cara begitu dibolehkan pada syarak. Yang tak boleh ni memandu dan menggugurkan anak, kita akan bincang kemudian. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu hadis yang pertama, hadis yang menjadi dalil kepada kumpulan yang mengharuskan menjarangkan anak, tanzimul usrah, hadis ini. Baik, hadis yang kedua, di dalam Sahih Muslim pula dinyatakan, tadi Bukhari Muslim, yang di Sahih Muslim saja. Kunna na'zilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Maksudnya kami biasa melakukan azal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara itu diketahui baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kami. Nah, ikrar. Takrir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga takrir. Mana Nabi mengiktiraf. Apa yang dibuat Nabi tak kata apa, mana boleh. Macam sahabat yang makan daging dhab, biawak pasir, dhab ini. Depan Nabi tak kata apa, tapi Nabi tak makan. Sebab Nabi kata aku tak biasa. Tapi Nabi tak kata jangan makan. Nabi tak kata apa, takrir daripada Nabi. Nah, maka macam ni juga sahabat-sahabat melakukan azan, Nabi tahu mereka duduk sembang lah maknanya. Kalau mereka tak sembang tak tahu. Mana mereka merujuk kepada Nabi dan Nabi tak kata apa, maka boleh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, seterusnya suatu peristiwa datang. Seorang lelaki kepada Rasulullah SAW berkata kepadanya, kata sahabat tak sebut nama. Nama tak penting, yang penting cerita. Banyak kali ulama sebut nama tu tak penting, yang penting cerita, iktibar dia. Quran pun banyak tidak sebut nama dalam Quran. Yang pertama tujuan untuk memuliakan seorang, memuliakan hak cerita tu. Yang kedua kadang-kadang untuk menghina, dia tak sebutkan nama. Sama ada memulia ataupun menghina, Quran tak sebut nama. Yang penting cerita. Kisah Isra Mi'raj Masyitah tukang sikat rambut perempuan, anak Fir'aun. Itu bukan nama, itu profession. Masyitah tukang sikat rambut perempuan kepada anak perempuan Fir'aun. Nama tidak disebut dalam mana-mana kitab sirah. Kita nama tidak penting, penting cerita tu. Cerita bagaimana dia menjaga akidah sampai sanggup dia direbus hidup-hidup mati syahid. Yang tu pentingnya, nama tak penting. Baik, hadis ni tak cerita nama. Banyak hadis yang Nabi tak cerita nama, sampai-sampai cerita seorang lelaki saja. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu berkata kepadanya, Ya Rasulullah, inna li jariyatan wa ana a'zilu anha wa inni akrahu an tahmil wa ana uridu ma yuridu rijal wa innal yahuda tahaddath annal azlal maw'udatu sughra faqala alaihi salam kazabatil yahud law arada Allahu an yakhluqahu mastata'ta an tasrifah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku memiliki seorang jariyah. Jariyah ni hamba perempuan. Dan aku sering melakukan azal kepadanya. Kerana aku tidak suka jika dia hamil dari perhubunganku dengannya. Namun aku mengingininya sebagaimana biasa lelaki menginginkan wanita. Dan aku dengar kaum Yahudi mengatakan, azal itu adalah pembunuhan yang kecil. Al-mau'udatu as-sughra. Al-Quran sebut, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat. Dan apabila budak-budak perempuan, anak-anak perempuan yang dibunuh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa mereka dibunuh? Kiamat nantilah. Nah, kiamat nanti budak-budak kecil perempuan, anak perempuan yang dibunuh zaman-zaman jahiliah dulu, Allah akan tanya dia, bi ayyi zanbin qutilat. Dosa apa yang mereka dibunuh oleh bapa mereka? Jawapan dia, tak ada dosa apa-apa. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak kita hari kiamat akan ditanya segala-galanya, termasuklah hak bunuh anak. Baik, jadi Yahudi kata kalau melakukan azar ni makna dia bunuh anak. Bunuh anak kecil, bukan bunuh sungguh-sungguh. Bunuh sungguh ni bila anak lahir pergi cekik. Ahmad Nisbu kata apa? Aku cekik kan. Hak tu bunuh sungguh. Hak ni belum ada lagi benih, tapi benih tu tak dimasukkan ke dalam tempat dia. Maka dikira pembunuhan kecil. Yahudi kata. Sebab tu sahabat ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, aku melakukan azar dengan hamba aku. Sebab aku tak nak dia mengandung. Nah, aku cuma nak bersama dengan dia, aku tak nak dia mengandung. Tapi Yahudi pergi kata, siapa-siapa yang melakukan azar ni macam bunuh budak tu. Bunuh kecil, bukan bunuh besar. Macam tidur kecil, tidur besar. Tidur kecil tu tidur lah. Tidur besar tu mati. Macam tu. Mana bunuh kecil ni bunuh ala-ala bunuh. Bunuh besar, bunuh sungguh. Jadi dia nak tanya, betul kah Yahudi kata gitu? Macam tu. Baik, Yahudi itu. Kerana sekiranya Allah, Nabi kita, maka Rasulullah SAW menjawab, telah berdusta kaum Yahudi itu. Nabi kita menipu Yahudi. Kerana sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahu menjadikan benih itu, nescaya engkau tidak dapat menghalangnya dari terjadi. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pertama sekali mungkin tuan-tuan rasa agak pelik. Seorang lelaki sahabat Nabi pula, pergi jumpa Nabi, tanya soalan tentang dia melakukan azal kepada hamba perempuan. Kita jadi pelik lah, hak tak ngaji tak pelik. Sebab apa dia pergi tubuh hamba perempuan dia, bukan bini dia. Yang saya nak. Yang saya rasa pelik. Pelik. Oh, tadi apa tak tanya? Sebab apa hamba bukan bini dia. Hamba perempuan dia pergi tubuh buat apa? Lepas tu lepas di luar takut mengandung. Nabi tak kata apa pun. Jadi kita hak ngaji tak apa, hak tak ngaji dia akan rasa pelik situ. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, cerita dia hamba perempuan dengan isteri sama, boleh disetubuhi. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Di antara ciri-ciri orang berjaya dunia akhirat masuk syurga ialah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang tidak berzina, tidak meliwat dan sebagainya. Jaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali ke atas isteri-isteri mereka. Au ma malakat aymanuhum, ataupun hamba-hamba perempuan yang mereka miliki. Quran sebut je lah. Isteri dengan hamba perempuan macam hamba perempuan dengan isteri itu sama taraf. Boleh disetubuhi. Yang tak boleh ialah hamba lelaki bersetubuh dengan tuan hak perempuan, haram. Yang boleh tuan lelaki menyetubuhi hamba perempuan dia. Yang haram, hamba lelaki bersetubuh tuan hak perempuan, itu haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Islam benar. Tapi bila seorang tuan menyetubuhi hambanya, maka dia tidak boleh lagi menjual hamba itu.
Sebab dia sudah setubuhi. Macam bini lah. Dia tak boleh lagi menjual hambanya itu. Kalau dia nak, dia boleh bebaskan saja. Jual tak boleh. Syarat dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Dan kalau perempuan hamba itu mengandung, maka anak itu bin kepada dia. Bin kepada dia. Anak halal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itulah Nabi sebut. Bila malaikat Jibril tanya Nabi, ya Muhammadu akhbirni an amaratiha. Bila Jibril kata akhbirni anil qiyamah, kita kena aku bila kiamat akan berlaku, Nabi kata mal mas'ulu anha ma mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi tak jawab, tak tahu bila kiamat tahu. Jibril kata akhbirni an amaratiha, cuba cerita alamat-alamat dia, tanda-tanda kiamat. Maka di antara yang Nabi sebut, antalida al-amatu rabbataha, seorang hamba melahirkan tuan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, seorang hamba melahirkan tuan, artinya hamba perempuan bila disetubuhi oleh tuan dia, maka lahirkan anak. Maka anak itu bin kepada tuan dia. Bila tuan dia mati, anak dia lah akan menjadi tuan. Mak dia tetap hamba. Sebab bapa dia tak bebaskan lagi mak dia. Kecuali dia membebaskan mak dia, maka mak dia menjadi merdeka. Itu maksud Nabi sebut di antara tanda kecil kiamat, seorang perempuan melahirkan tuan. Seorang hamba perempuan melahirkan tuan. Berlaku dah zaman Nabi. Pada alamat kecil ni zaman Nabi banyak dah berlaku. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi tak payah pening. Orang mengaji cepat tu kita hendak mengaji. Kalau kita baca rasa ada masalah, kita tanda. Kemudian fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tak tahu jangan dibiarkan terus tak tahu. Dia akan jadi masalah. Tanda buat masalah. Tulis soalan, nanti tanya ustaz-ustaz kita, hak duk ngajak kita, tanya dia. Saya tak faham yang ni, saya tak faham ni, tak faham ni. Tanya nah. Jangan bila tak faham buat senyap. Tak faham buat senyap, apa akan berlaku Cik Nasir? Apa akan berlaku? Jawab ah. Biasa tak dulu, jangan keren apa. Budak-budak sekolah, cikgu duk ngajak tak faham tapi buat faham. Cikgu tak faham cikgu yang faham. Lepas tu dia faham cikgu faham, dia tak faham. Lepas tu masuk exam, tak dulu. Jawab tak tu. Lepas tu buat postmortem, cikgu tahu kenapa kamu tak jawab ni. Saya tak faham masa cikgu ngajak dulu. La ilaha illallah. Aku tanya, hang kata faham? Tak, saya kata cikgu faham. Layak buruk pesepak kan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tanya rasa keliru dalam agama jangan dibiarkan rosak. Tanya kalau kita tak tahu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu hukum mengenai berkenaan dengan hamba. Jadi dia tanya. Nabi kata, mana Nabi tak kata apa, Nabi kata boleh lah yang tu. Cuma hak Nabi nak jawab, hak Yahudi kata bunuh tu, Nabi kata tak betul. Tak betul gitu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maksud Nabi SAW ialah meskipun suami itu melakukan azal, namun jika dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala akan terpercik setitik sahaja dari air mani itu yang boleh menyebabkan wanita itu hamil daripadanya, sedang dia tidak dapat menahannya. Bermakna azal ini kadang-kala jadi, kadang-kala dia tak jadi. Sebab mungkin masa dia tarik itu dia terlepas walaupun setitik. Hak setitik itu masuk dalam rahim. Dengan izin Allah jadi. Sebab Allah ni dia Maha mencipta, tuan-tuan. Sebab tu bila kita merancang, sama ada kita melakukan azal ataupun makan pil perancang, ataupun kita buat pemandulan sementara, tiba-tiba jadi juga, ngandung juga bini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita wajib terima. Sebab itu syarat bila kita melakukan perancangan itu, sama ada menggunakan pil, menggunakan apa saya sebut tadi ni, syarat dia ialah iktikadkan bahawasanya jika Allah Subhanahu Wa Taala nak benda tu jadi, dia pasti jadi. Walaupun kita ada rancang. Sebab tu sebut kita hanya merancang,
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala bila dia nak melakukan sesuatu, dia hanya mengatakan kun. Kun ni jadi. Bukan kun pergi jalan tu tak. Kun ni jadi. Fayakun, maka jadi. Bila disebut jadi, jadi. Dia takkan tak jadi. Hak tak jadi itu kita. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi kena yakin. Usaha dah. Tiba-tiba mengandung juga, maka kena terima. Wajib terima. Tak boleh duk pi nanti buat gugur pula anak tu pi. Tak boleh. Wajib terima dan wajib jaga dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, anak dia akan jadi baik jika ibu bapa dia seronok bila dia mengandungkan tu, ibu bapa seronok. Bila pergi cek di hospital tu, doktor kata mengandung 2 bulan, ibu bapa ni seronok, syukur sangat dengan Allah Subhanahu wa taala nak terima kehadiran anak, maka anak itu dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. Tapi kalau dia pada awal bila pergi cek hospital nanti doktor kata mengandung, air muka masam, haran jatuh. Balik duk melila hak lelaki nak macam mana ni? Macam mana ni? Kita gugur bang. Dia mula. Bini kita tak boleh. Haram. Langkah mayatku dulu. Macam gitu. Kalau macam itulah sikap bapa ataupun dua-dua sekali, anak tu akan jadi negatif. Dia lahir nanti jadi manusia negatif. Kalau dia jahat tu, dia tidak didendang. Kehadirannya tidak didendang. Dia akan jadi negatif. Sebab tu dia pada mula lagi kita kena positif. Walaupun kita tak nak lagi, tapi Allah memberi, terima je lah. Itu rezeki yang dia nak bagi. Dia yang bagi rezeki pada kita, bukan kita. Sebab tu ulama sebut setiap anak yang lahir itu akan membuat rezeki pada kita. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, saya mengalami benda tu. Setiap lahir anak, saya naik pangkat. Lahir anak, naik pangkat. Lahir anak, naik pangkat. Lah tak lahir, tak naik pangkat. Cik nasihatullah. So, dah, kita ada pengalaman. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itulah maksudnya. Maksud kalau kita tak beranak dah, dia Allah bagi kod lain lah pula. Dia punya rezeki tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Syarat dari itu tak boleh kita bila dapat anak kita tak suka, kita nak gugurkan dia, kita nak matikan benih tu, tak boleh. Hukum dia haram. Kita akan bincang nanti bab gugur anak. Bab tu kita akan bincang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, pernah dalam satu majlis di hadapan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, para sahabat berbincang tentang masalah azal itu. Melepaskan mani di luar tu daripada bincang. Lalu seseorang berkata, ada orang yang mendakwa azal itu adalah suatu pembunuhan yang kecil. Mana pernah timbul isu itu di zaman sahabat. Baik, maka Ali radhiyallahu anhu menjawab. Sayyidina Ali lah. Ali kata, tidak akan berlaku pembunuhan, melainkan sesudah berlaku padanya 7 pergolakan ataupun peringkat. Iaitu mula-mula menjadi sari tanah, kemudian menjadi nutfah, ini air mani, kemudian menjadi alaqah iaitu darah, dan membeku kemudian menjadi mudghah iaitu segumpal daging, kemudian menjadi izam, tulang, iaitu tulang belulang, kemudian dibaluti dengan daging, kemudian yang terakhir sekali menjadi manusia. Tempoh ini yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu bi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik. Nabi kita, sesungguhnya kamu ini dihimpunkan kejadian kamu dalam rahim ibu kamu itu 40 hari air mani, kemudian 40 hari kemudian pula ialah jadi darah, segumpal darah, 40 hari pula menjadi daging. Summa yursalu ilaihil malak. Selepas 120 hari itu, 40 kali 3. 40 kali 3, 120 hari. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepadanya, kepada janin tadi, hak 120 hari, malaikat yang kerja dia ialah fayanfukhu fihi ruh. Maka dia meniupkan ruh.
kepada janin hak umur 120 hari hak Nabi sebut hadis sahih, hadis Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka maknanya janin yang umur 120 hari sudah ada ruh, yakni sudah ada nyawa. Maka kalau masa tu kalau kita menggugurkannya, barulah dikira membunuh. Kita akan bahas lebih panjang dalam bab gugur nanti. Hak ni sebagai mukadimah dulu. Ali kata dok, sekadar tak lepas masuk air mani buang di luar, bukan membunuh anak. Hak bunuh ni jika sekiranya dia dah ada nyawa, kita pergi gugurkan dia, barulah dinamakan pembunuhan. Nah, kita akan bahas dalam bab pengguguran. Bab menggugurkan tu dalam muka surat 374 minggu depan, bulan minggu sekali lagi lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, selesai. Ni kalau nak baca lagi ni tak payah. Kita tengok soalan, berhenti tu. Kita akan baca ni sebab ia mendorong kepada perancangan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya saya dilantik jadi amil zakat, bolehkah saya menerima zakat bagi pihak saya pada masa sama? Saya juga tergolong dalam asnaf. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi asnaf zakat kita maklum ada 8. Di antaranya wal amiluna 'alaiha. Dan orang-orang yang bekerja di atasnya, ini artinya yang bekerja memungut zakat. Jabat zakat lah, Baitul Mal. Jabat zakat pula melantik dia punya amil dia untuk memungut zakat di kawasan-kawasan tertentu. Nah, jadi kalau amil tadi dia merupakan asnaf, dia boleh juga menerima zakat atas asnaf dia tu lah. Sama dia sebagai amil ataupun dia masuk dalam fakir miskin, dia boleh terima. Tak ada masalah. Nah, dia boleh memungut zakat orang lain dalam masa sama, dia juga boleh menerima zakat sebagai asnaf, sama ada amil ataupun asnaf yang lain. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Imam buat sujud sahwi selepas memberi salam. Setelah dimaklumkan tertinggal rukun solat, adakah terbatal solat tadi? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia kata imam sujud sahwi selepas memberi salam. Nah, kita duduk mengaji dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia mengambil pendapat sujud sahwi sebelum memberi salam. Bila kita melakukan kesalahan ataupun terlupa, sunat ab'ad dan sebagainya, maka kita dituntut untuk sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Cuma kalau kita terlupa selepas kita membaca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, kita terlupa, terus kita bagi salam. Selepas kita bagi salam, kita teringat balik, maka kita boleh lagi untuk turun sujud sahwi semula 2 kali sujud. Selepas itu kita tak payahlah baca tahiyat akhir dah. Sujud yang pertama, bangun macam misal Rabbi Firli, kemudian sujud yang kedua, kemudian bangun tu duduk tahiyat akhir, terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena bagi salam semula sebab kita masuk balik. Bila kita masuk balik dalam solat, nak keluar dia kena bagi salam. Kalau kita masuk semula, kita tak bagi salam, mana kita tak keluar daripada solat, lepas tu kita pergi bangun jalan, batal solat. Jangan senang. Kena keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masuk dalam solat takbiratul ihram dan keluar daripada solat ialah memberi salam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, setelah dimaklumkan dia, lepas tu dia sujud, kemudian dimaklumkan tertinggal rukun solat. Adakah terbatal solat tadi? Rupanya dia tak tahu ya, dia sujud sahwi ni kenapa aku pun tak tahu. Selepas daripada dia sujud, makmum di belakang bagi tahu dia tertinggal rukun solat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maknanya makmum tadi tak ikut lah.
Makmum bila tahu imam meninggalkan rukun solat, dia tak boleh ikut. Dia kena tunggu sampai tahap-tahap tertentu, tengok imam tak patah balik kepada rukun asal, maka dia kena mufaraqah, wajib mufaraqah, ikut juga batal. Baik, kita buat satu perkiraan yang kata makmum tadi, mereka ni dah mufaraqah dah. Jadi imam duk ingat dia buat kesalahan biasa, dia pun sujud sahwi. Lepas tu makmum bagi jumpa tu imam. Tu imam. Sebenarnya tu imam tadi contoh tak rukuk ke ataupun tak baca Fatihah, tu imam tu baca surah. Contohlah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila disebut begitu, dia dah bagi salam dah. Dia dah bagi salam, maka kita dah ngaji dah, imam apabila diberitahu oleh makmum, maka dia mengikut keyakinan dia. Kalau dia yakin dia sudah buat semua rukun, maka dia tidak perlu lagi untuk solat semula. Walaupun semua jemaah kata, semua hak ikut dia, tak kira lah berapa ratus orang. Kata tu imam tadi tak baca Fatihah hari. Kami semua farqah. Tapi dia yakin dia baca, maka dia tak perlu ikut pendapat makmum. Kita dah ngaji dah. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma Imam Nawawi menyebut boleh imam memakai pendapat jamaah kalau mereka itu ramai sangat. Berpandukan hadis Zul Yadain, Nabi solat zuhur, pada ketika itu dia baca tasyahud awal, kemudian lepas tu dia terus bagi salam. Maka Zul Yadain tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah solat kita, zuhur kita ni sudah dipendekkan menjadi dua? Sebab Quran tengah turun, apa-apa boleh jadi, mungkin dipendekkan jadi dua, tak tahu. Sebab tu Zul Yadain tanya. Nabi kata tidak, solat zuhur tetap 4. Zul Yadain kata tidak, ya Rasulullah sudah bagi salam waktu tasyahud awal, tahiyat awal. Nabi pun tanya sahabat-sahabat lain, betulkah begitu? Sahabat kata ya, maka Nabi tambah lagi 2. Berpandukan hadis itu, Imam Nawawi kata boleh juga dia nak ikut kalau sekiranya semua kata memang dia meninggalkan rukun, dia solat mula. Gitu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Gaji kecil ustaz, kecil pun 1,200, jangan saya dah. Hak kerajaan lah, hak kerja jodoh lemak aku tak tahu lah, berpandukan orang beli. Dari segi logik barang mahal, sebab itu rancang anak boleh ke ustaz next month pada next week. Kita jawab semula, nanti kita baca lah, akan sampai di situ lah. Saya tak jawab lagi. Tunggu 2 minggu lagi saya akan jawab. Baik, seterusnya. Okey, tak ada. Okey, sekadar itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, perbincangan kita pada malam ini mudah-mudahan dapat menambahkan ilmu kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.